السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Yang saya kasihi seluruh pegawai takbir masjid, yang saya hormati dan saya sayangi sekalian hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali saya mohon maaf atas kelewatan kerana saya tersalah masjid. Yang keduanya, apa yang disebutkan oleh pengerusi tentang biodata, tuan-tuan anggap ia satu cerita dongeng, bukan kenyataan, dan cuma sekadar hikayat. Hakikatnya saya tidak seperti mana yang disebutkan oleh pengerusi tersebut. Cuma ada insan lain yang menulis biodata itu, dan mudah-mudahan ia menjadi doa. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan ini tuan-tuan seumpama kita berada di suatu tempat namanya Krasi, iaitu air terjun. Tak kala kita berada di tempat air terjun, kita sangat seronok. Tetapi dengan kelekaan kita, kita terlupa. Ia boleh jadi kita gelincir di atas batu-batu yang licin dan menyebabkan kita cedera. Begitulah keadaan kita di dalam melakukan kebaikan. Dalam masa kita melakukan kebaikan, kita terlupa akan fitnah yang berada di keliling kita, sehinggakan kebaikan kita cedera. Dan kebaikan yang cedera inilah yang menjadikan kita mudarat di akhirat. Sebab itu, pada malam ini saya nak ingatkan diri saya dan semua yang hadir, agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Dan siapakah golongan yang selamat? Yang pertama disebutkan oleh ulama, mereka yang mempunyai hati yang sejahtera, yang balik pada sisi Allah dalam keadaan yang qalbun salim. Seperti mana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada manfaat harta, tak ada manfaat yang kita tungkus lumus dalam dunia ini. Yang kita bersungguh-sungguh dengan harta dunia ini, tidak ada satu pun manfaat di akhirat. Sehingga ada orang yang dicelakakan oleh Allah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Celakalah orang yang sibuk dengan kemuliaan dunia, rasa tamak dengan dunia, sehingga mereka lupa dengan akhirat. Sampai satu saat mereka akan dibawa ke liang lahat. Mereka terlupa bahawa Allah rezekikan kepada kita hidup dalam dunia ini
adalah untuk kita menjadi insan yang saleh pada sisi Allah. Supaya kita selamat dengan segala fitnah yang ada di sekeliling kita. Jangan sampai kita tertipu seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran. Dunia ini mata ulur. Satu perkara yang menipu daya. Dia terus tipu kita dan tipu dan terus tipu. Sehingga apabila harta itu tidak boleh menjadi manfaat di akhirat, dia akan menjadi kalung-kalung, rantai-rantai daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takut. Ada orang yang tidak dikurniakan harta, tetapi dikurniakan akhlak yang baik. Ada orang tidak dikurniakan ilmu manfaat, tetapi dikurniakan anak yang saleh. Apabila kita lihat tentang hadis, apabila matinya anak Adam, terputus segala amalan melainkan 3 perkara. Betapa hebatnya hadis ini, tuan-tuan. Yang Nabi beri peluang kepada kita. Bila mati anak Adam, semua amalan akan terputus, melainkan 3 perkara, dan tuan-tuan pun tahu hadis ini. Tetapi apa yang menarik tentang hadis ini, tentang ihsan daripada Allah? Pertama, kata Nabi, sedekah jariyah. Orang yang ada harta ada peluang ni, tuan-tuan. Orang ada duit ada peluang ni. Cuma datang satu persoalan. Apakah semua orang ada harta ada peluang akan merebut peluang ni? Apakah orang yang ada harta dapat peluang ni? Apakah orang yang ada harta diberi peluang ini? Sebab itu Allah didik kita dalam salat berkali-kali. Dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan lupa, dalam arti kata kalimah hauqalah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita semua orang nak buat ibadah. Kehendak kita, kesungguhan kita untuk melakukan ibadah. Tetapi jangan lupa, jika tidak dengan bi'aunihi, dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir tetapi kita tak menjadikan zikir itu satu aqidah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita tidak menjadikan ia satu aqidah yang mana kita tidak ada daya dan upaya. Dan inilah hamba Allah yang sentiasa berharap kepada Allah agar diberikan kebaikan dan diberikan pertolongan untuk meninggalkan kejahatan. Dan pada hari itu, kata Allah, apa yang disebut oleh Nabi SAW yang kedua, orang yang tidak ada harta tapi dia masih ada peluang, ilmu manfaat yang dimanfaatkan. Tak semua orang Allah bagi ilmu. Dan ada orang Allah bagi ilmu tetapi tidak menjadi manfaat atas dirinya. Dan ilmu itu jadi laknat. Sebab Nabi kata macam tu. Al-Quran hujjatul lak wa alaika. Quran ini, ilmu ni, dia boleh jadi syafaat. Atau Nabi kata wa alaika, sebaliknya, dia boleh jadi laknat atas orang yang ada ilmu. Kita yang ada ilmu, tuan-tuan, jangan rasa selamat. Sebab ada hadis, orang alim ini akan masuk neraka Allah 300 tahun lebih dahulu daripada Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara tak masuk lagi. Tetapi kita yang ada ilmu ini terdahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala 300 tahun. Tuan-tuan, besarnya hadis ini. Dan tak semua orang ada harta dan tak semua orang ada ilmu.
Tapi ada satu peluang yang Allah berikan kepada kita. Apa dia, tuan-tuan? Anak yang soleh, yang mendoakan akan dua ibu bapa. Kebanyakan kita Allah bagi anak, tetapi ada tak kita memperolehi anak yang akan mendoakan kita besok selepas kematian kita? Sebab itu Allah nyatakan kepada kita, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu harta tak ada manfaat, anak pinak tak ada manfaat. Kalau ketiga-tiga tu tak ada, tuan-tuan, satu lagi peluang kita. Illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan orang yang datang menghadap hadrah Allah. Orang yang menghadap hadrah Allah dalam hati yang sejahtera, hati yang selamat, iaitu diri yang selamat. Mana diri yang selamat? Iaitu diri yang selamat daripada sudut akidah. Akidahnya selamat, amalannya selamat daripada syirik jali, syirik khafi pada akidahnya. Amalannya selamat daripada syirik khafi. Hatinya selamat, dan hatinya tidak terikat melainkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya tidak keluh kesah, melainkan keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat tak aku besok di akhirat? Aku dapat tak bersama-sama dengan baginda Rasul? Itu yang diresahkan. Ya Allah, besok aku dah mati, selamat tak aku di diri yang lahat? Itu yang diresahkan. Tuan-tuan, susah dalam dunia sekejap. Mungkin 10 tahun, 20 tahun susahnya. Tidak sekarang, zaman sekarang, tuan-tuan, ramai orang senang. Tak macam tahun 70-an, tahun 80-an. Sekarang dah ramai orang senang, tuan-tuan. Cuma berbezanya, orang senang tetapi sombong. Sekarang orang fakir, tetapi fakir yang tidak sabar. Dulu ramai orang miskin, tapi miskin yang sabar dan redha dengan kemiskinan. Sekarang orang suka merungut, tuan-tuan, dengan kesusahan. Berbeza dengan orang-orang terdahulu. Kenapa perkara ini terjadi? Satu saja jawapannya. Kita sedang menuju kepada akhir zaman. Kita sedang menuju kepada alam ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, kita kena didik hati kita. Hati yang sentiasa selamat daripada segala perkara yang tidak diredai oleh Allah. Kita kena didik diri kita menjadi hati, mendapat diri yang selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, tuan-tuan, Masya Allah, Allah ni sangat sayang pada kita. Sayang, 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 dan terus menyayangi kita. Allah tidak azab kita selepas kita melakukan kejahatan. Allah tangguhkan azab itu. Tidak seperti mana umat terdahulu. Allah tangguhkan sampai bila, tuan-tuan? Allah tangguhkan sehingga nyawa kita sampai di ghargharah. Allah tangguhkan pintu taubat ini sampai bila, tuan-tuan? Sampai matahari itu terbit pada sebelah barat. Sebab itu kasih sayang Allah pada kita tak mampu kita nak balas, kerana sayangnya Allah kepada kita. Sebab itu kita kena berusaha untuk membersihkan diri daripada segala sifat yang mazmumah. Orang biarkan sifat mazmumah ini, tuan-tuan. Orang tak peduli tentang sifat mazmumah ini. Tak siapa pun yang nak pimpin kita untuk bersihkan qalbun kita. Orang betulkan semayang kita, yang ni wajib, tuan-tuan. Tetapi apakah membersihkan sifat mazmumah ini tidak wajib? Membersihkan diri daripada sombong tidak wajib?
Membersihkan diri daripada ujub tidak wajib. Membersihkan diri daripada hubbud dunia ini apakah tidak wajib? Membersihkan diri daripada tamak apakah tidak wajib? Membersihkan diri daripada hasad apakah tidak wajib? Sebab itu kata Abi Yahya bin Abi Zakaria Al-Ansari, kita melakukan suatu kewajipan pada saat yang sama kita meninggalkan satu kewajipan yang lain. Sebab itu sakit zahir ini semua orang kasihan dengan dia. Kita akan letak di media masa, tolong doakan saya sebab saya akan operasi jantung. Saya sakit kencing manis, saya sakit gout. Kalau dalam media masa banyak sangat orang cadangkan ubat ini kalau sakit ni. Tapi sepandangan saya belum jumpa lagi orang minta ubat untuk sakit batin. Saya belum jumpa lagi orang cadangkan ubat untuk sakit batin. Saya belum lagi jumpa sepandangan saya. Mungkin saya terlepas pandang. Tolong doakan saya sebab saya masih sombong dengan Allah. Tolong doakan saya sebab saya masih ujub. Tolong doakan saya sebab saya masih belum tinggalkan mengumpat. Daripada umur muda sampai sekarang, saya masih lagi buka aib orang lain. Saya masih lagi tak boleh nak berhenti dengar keburukan orang lain. Walaupun Sayyidina Rasul menyatakan kepada kita ugutan yang amat besar. Orang yang membuka aib dan mendengar aib orang lain, seluruh amal salehnya Allah Ta'ala hapuskan. Tuan-tuan, dalam hidup kita dengar aib orang dan kita bercakap tentang aib orang ini, berapa orang agak-agak? Seorang, 1000 orang, 2000 orang. Tuan-tuan, kalau umur kita 60 tahun, tapi kita telah agihkan amal saleh kita kepada 1000 orang, apa yang ada pada kita? Tuan-tuan, kalau umur kita 80 tahun dan kita masih tak berhenti nak dengar keburukan orang, apa amal saleh yang ada pada kita lagi? Kita sangka kita boleh masuk syurga, tuan-tuan. Kadang-kadang dalam satu masjid pun kita masih lagi kata orang ni dan kata orang ni. Dalam satu kampung kita masih lagi kata orang ni, kata orang ni. Dalam satu negara kita masih lagi buka aib orang ni, dengan aib orang ni dan sebagainya. Macam mana kita nak lepas titian sirah? Kerana ramai orang akan tarik kita, ramai orang akan dakwa kita. Kita semayang hari-hari, tuan-tuan, tetapi semayang kita tidak ada faedah. Kenapa saya kata tak ada faedah? Lepas kita salat, lepas kita umrah, lepas kita baca Quran, kita bagi kepada orang yang kita umpat. Ini janji Rasul. Apakah kita tidak mempercayai akan kata-kata Rasulullah SAW? Sehingga kan kita berani melawan Allah ini bukan 10 tahun, tuan-tuan, tetapi 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun kita melawan Allah. Kita mampu salat, kita mampu puasa Isnin dan Khamis, kita mampu puasa Muharram, kita mampu puasa pada bulan Zulhijjah, tetapi kita tak mampu meninggalkan kejahatan. Kita masih ada rasa baik, kita masih lagi mengumpat orang lain, kita masih lagi memutuskan silaturahim disebabkan harta faraid yang tak besar mana pun pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita telah memutuskan hubungan kita dengan saudara kita sendiri. Walaupun Allah nyatakan kepada kita, rahim itu daripada Allah, rahim itu daripada sifatku. Siapa yang memutuskan silaturahim, dia telah memutuskan hubungannya dengan aku, kata Allah. Tuan-tuan, berani kita memutuskan hubungan kita dengan Allah? Berani kita, tuan-tuan? Kita orang yang terlalu berani dengan Allah. Kita orang yang terlalu
berani untuk memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita salat, tuan-tuan, kita puasa, kita zakat dan sebagainya. Kita menunaikan haji. Tetapi kita masih belum mampu untuk menjadi hamba yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim. Tuan-tuan, jika mana kita masih lagi belum mampu untuk mendapat hati yang selamat, maka memintalah kepada Allah. Tuan-tuan, Nabi sebut macam ni. Nabi kata, hati yang sakit itu termasuklah di kalangan orang hati yang keras, kata Nabi. Macam mana hati ini boleh keras? Nabi kata, sebab dosa dia terlalu banyak. Tuan-tuan, dosa yang paling membinasakan kita adalah dosa yang telah kita lupakan. Dosa yang telah kita lupakan. Kita buat dosa, tapi dosa itu kita telah lupakan. Kita rasa kita tidak ada dosa dengan Allah. Sebab itu satu hari orang bertanya kepada, sahabat bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, wahai Ummul Mukminin, siapakah orang paling baik? Maka Sayyidatina Aisyah menjawab, ialah orang yang sentiasa rasa bersalah dalam diri. Siapakah orang paling jahat? Yaitu orang yang tidak pernah rasa bersalah dalam diri. Saya tanya diri saya, dan tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan. Hari ini bangun saja daripada tidur sampai waktu maghrib, berapa kali kita rasa bersalah dengan Allah? Saya tanya diri saya tanya tuan-tuan. Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Sampai waktu maghrib ini kita tanya, berapa kali aku rasa bersalah dengan Allah? Ya Allah, kita cakap dengan Allah, hari ini aku dah buat salah ya Allah. Yang orang lain semua tak tahu. Tetapi aku tidak boleh membohongi Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, hari ini aku buat salah yang orang sekelilingku semua tak tahu. Tetapi aku tak boleh menipu Engkau ya Arhamar Rahimin. Sayangnya Allah kepada kita, tuan-tuan, sehingga kan kita lupa minta ampun dengan Allah. Allah memberikan kita keampunan secara yang kita sendiri tak sedar. Macam mana keampunan itu? Satu, kata Nabi, dengan jalan sakit. Allah bagi kita sakit. Lalu kata Nabi, orang yang sakit itu diampunkan satu hari 100 dosa dia. Dan diberikan rahmat 100 rahmat. Kenapa Allah bagi kita sakit, tuan-tuan? Sebab kita lupa minta ampun dengan Allah. Ustaz, saya dah istighfar 3 kali lepas sembahyang, 5 kali, 15 kali. Tuan-tuan, dosa kita 15 kali atau 15 juta. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, pernah tak kita menangis dalam hidup kita sebab kita masih mengumpat? Pernah tak kita menangis dalam hidup kita sebab kita masih ada rasa wujud dalam diri, rasa baik daripada orang lain? Pernah tak kita menangis sebab kita masih ada sombong dengan Allah, sombong dengan sekalian makhluk Allah? Kita sombong dengan pemberian Allah, tuan-tuan. Allah bagi kita ilmu, kita sombong, tuan-tuan. Macam mana Ustaz kata kita sombong?
Masa kita bodoh dulu, kita tak berani nak bodohkan orang. Dan kita tak berani pun nak cari salah orang. Tapi bila kita dah mula pandai, kita mula pandai membodohkan orang lain. Kita mula dah pandai nak cari salah orang lain. Tuan-tuan, Imam Ghazali sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, ilmu yang manfaat ini, apabila dia semakin berilmu, dia semakin mengenal aib dia. Semakin kita berilmu, kita semakin mengenal aib orang lain. Kita terlupa aib kita. Kita lepaskan aib kita. Kita pandai dah cari salah orang ini, salah ini dan salah ini. Di mana salah aku? Yang kita tahu dan kita belajar. Yang dipelihara oleh Allah daripada kesalahan seorang insan dalam dunia ini, tuan-tuan, namanya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak maksum, tuan-tuan. Kenapa kita tak tengok salah kita? Salah dan terus salah. Mana salah saya, Ustaz? Tuan-tuan, apakah salat kita benar pada Allah? Kenapa Ustaz cakap macam tu? Allah sebut dalam Quran macam ni. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang sembahyang, makin jadi orang baik. Kenapa kita makin sembahyang makin jahat? Pernah tak kita cari salah kita dalam salat? Tuan-tuan, kita ahli zikir. Tapi, apakah semakin kita zikir, hati kita semakin gemetar dengan Allah? Allah sebut dalam Al-Quran, orang yang beriman ini apabila disebut nama Allah, hatinya semakin bergegar. Hatinya semakin khauf, hatinya semakin khasyah, hatinya semakin takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh dalam kitab Qadr Ghasyiyah fil Ilm Sufiyah menyatakan, sehingga kan kita sentiasa merasakan ma'iyah, iaitu sentiasa merasakan bersama Allah, merasakan tentang kewujudan Allah. Kita belajar sifat wujud, tuan-tuan. Nanti bila masa kita rasa ada Allah? Kita tahu Allah ada. Bila masa kita rasa ada Allah? Jadi tahu kita terlalu banyak ni. Kita ada makanan dan kita pandai buat makanan. Tapi kita tak pernah makan makanan tu. Makanan ni lama-lama jadi basi, tuan-tuan. Tuan-tuan, ayah saya diajar saya ilmu tauhid beza dengan orang lain. Dia tanya saya, Allah baqa tak? Saya kata baqa wajib, Allah baqa. Satu soalan yang saya tak boleh jawab. Kenapa kau tak pernah sayang yang baqa, tapi kau tetap sayang yang fana? Tuan-tuan, hidup dalam dunia ni macam kita hidup di rumah sewa. Satu hari tuan rumah akan halau kita. Tapi kita orang yang bodoh, tuan-tuan. Kita cantikkan rumah sewa, kita besarkan rumah sewa, kita hiaskan rumah sewa, kita masukkan barang-barang berharga dalam rumah sewa. Ketika kita dihalau oleh tuan rumah, kita mula sayang nak tinggalkan rumah sewa ni. Kita tak sedar yang tu rumah sewa, tuan-tuan. Walaupun tuan rumah dah beritahu kita lama dah. Dia kata,
Rumah ni satu hari aku akan halau. Allah dah bagi tahu kita lama dah tuan-tuan. Nanti sampai satu masa engkau akan aku halau ke alam barzah. Tuan-tuan, kita lupakah perkara ni? Kita lupakah pesanan Allah ini? Sehingga kan kita seolah-olah dah tak mau keluar daripada rumah sewa ni. Seolah-olah kita dah terlupa yang kita akan dihalau oleh tuan rumah. Sebab itu Allah ingatkan kepada kita, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Cilakalah. Kita terlupa tuan-tuan, menjadikan kita ini cilaka. Sebab itu apabila kita balik bertemu dengan Allah dalam keadaan hati yang kita keluh kesah, hati yang tidak selamat, sebab kita terlupa dan terus terlupa. Sebab itu Allah bagi tahu kita dalam surah Al-Jumu'ah. Tuan-tuan, saya kuliah saya akan sebut benda yang sama setiap kali kuliah saya. Tuan-tuan nak dapat ilmu baru, tuan-tuan tak akan dapat daripada saya. Saya mengajar macam orang lama, tuan-tuan. Selagi tak boleh baca, selagi tak pandai betul, selagi tak khatam betul, guru kita dulu tak alih, tuan-tuan. Dia takkan alih bacaan. Sekarang tak, tuan-tuan. Janji aku ajar, pandai tak pandai, khatam tak khatam, selesai tak selesai, tugas aku selesai. Itu bukan caranya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah pesan kepada kita, fa idza qudiyatis salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Allah pesan kat kita pada ayat yang ujung, wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Kau jangan lupa aku, kata Allah. Bila kita dah semayang, bertaburanlah di muka bumi ni, ambil nikmat Allah. Tapi masa kita ambil nikmat Allah, selalu kita lupa Allah. Tuan-tuan, Allah bagi kita telinga, hari ini kita dengar berapa patah perkataan kalimah Allah yang kita dengar daripada telinga kita. Tuan-tuan, hari ini Allah bagi kita mata daripada kita lahir. Kita tanya diri kita, apa yang telah aku pandang? Saya tanya diri saya dan tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Hari ini kita pandang Quran. Hari ini kita tengok Quran tak? Handphone tuan-tuan kita tengok tak? Tuan-tuan, hari ini kita baca Quran tak? Grup WhatsApp kita tengok tak? Kita tak sedar ke tuan-tuan yang hidup kita dah kena tipu? Kita tak sedar ke tuan-tuan yang kita telah diperdaya, tapi umur kita tetap jalan. Dia tak berhenti tuan-tuan. Perjalanan diri kita tetap terus berjalan. Hari ke hari, hari ke hari berjalan. Sehingga sampai titik akhirnya yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kita, kenapa Allah tak bagi kita tengok Quran? Saya, tuan-tuan, kita boleh tengok grup WhatsApp, kita boleh balas grup WhatsApp. Tuan-tuan, saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, dah berapa lama kita tak pegang mushaf Quran? Berapa lama dah kita tak pegang mushaf? Tuan-tuan, kita hebat ke? Sampai kita tinggalkan Quran. Tuan-tuan, kita orang bagus ke? Sampai kita dah tinggalkan Al-Quran berbulan-bulan. Kita hebat ke? Sampai kita dah tak mampu nak pegang Al-Quran, menyentuh Al-Quran. Sampai kita tak mampu nak peluk Al-Quran sekarang ini. Kita orang hebat ke? Tuan-tuan,
Kita mah rajin mengaji, tetapi ilmu yang ada pada kita jadi apa? Apa yang jadi pada aku sekarang ni? Apa yang telah terjadi pada diri aku sekarang ni? Sehingga aku terlepas Al-Quran. Dan apa yang Nabi sebut dalam hadis telah terjadi pada diri aku. Nabi kata, la yatruku min Al-Quran illa rasmuhu. Tidak tinggal dari Al-Quran, tinggal resam sahaja. Orang dah biarkan Al-Quran, orang lalu, orang tak nak nampak pun. Antara perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara yang kita pandang, kita dapat faham. 1, Al-Quran. Kita pegang Al-Quran, kita buka Al-Quran, kita tengok Al-Quran ini satu rahmat. Kedua, Nabi kata, wajah ayah-ayah dan wajah ibu-ibu kita di belakang sana. Tuan-tuan, selagi kita masih ada ayah dan ada ibu, tataplah wajah mereka. Itu guru saya pesan, sehebat mana pun kamu, tetapi kamu tak boleh menjaga 2 helai pintu syurga yang ada pada kamu, kamu bukan orang hebat. Sealim manalah kamu, tetapi kamu tidak mampu menjaga 2 helai pintu syurga, kamu bukan orang alim. Seabid manalah kamu, tetapi kamu tidak boleh menjaga 2 helai pintu syurga yang Allah kurniakan kepada kamu, kamu bukan orang abid, kamu bukan orang saleh, kamu bukan orang alim, kamu bukan orang hebat, tetapi kamu orang yang dibenci oleh Allah. Apa 2 helai pintu itu? Yaitu sehelai pintu ayah dan sehelai pintu ibu. Sebab itu tuan-tuan, Nabi pesan dekat kita, antara ibadat yang menggunakan mata yang ketiga, yaitu kita memandang Baitullahil Haram. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang selamat? Yaitu hati yang sentiasa rasa takut dengan Allah. Kita tanya diri kita, sebenarnya dalam hidup ini apa yang kita takut? Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Selama dalam hidup kita ni, apa yang kita takut? Kita kalau hilang duit takut, tuan-tuan kan? Sekarang ni orang sibuk, duit dalam bank hilang. Tuan-tuan, Allah dalam hilang dalam diri kita. Tak pernah takut. Macam mana Allah hilang? Kita lupa dia. Dalam solat, kita memang ingat Allah. Masa zikir, ingat Allah. Tadi nak datang naik motor, ingat Allah tak? Siapa yang baca doa naik kenderaan, tuan-tuan? Kita rasa kita hebat. Kita ambil kunci, kita start motor, kita lupa Allah. Siapa yang sampai-sampai sebut Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kau sampaikan aku dalam keadaan selamat? Siapa, tuan-tuan? Saya tanya diri saya dan tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Tuan-tuan, mana hebatnya kita ya? Takkan orang yang lupa Allah ni orang hebat? Walau Allah sebut dalam Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ma huwa ulul albab? Orang alim ke? Bukan. Bukan sekadar dia tahu, tuan-tuan. Allah sebut, alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam semua keadaan dia ingat Allah. Dalam semua hal dia ingat Allah. Dia nak makan, dia ingat Allah. Terima kasih ya Allah,
Kau masih bagi aku rezeki, walaupun aku orang yang selalu lupa Kau ya Arhamar Rahim. Ya Allah, terima kasih. Walaupun aku ni masih jahat, Kau tetap bagi aku harta, bagi aku duit. Ya Allah, Kau masih bagi aku tidur dalam keadaan yang lena, walaupun aku lupa dengan Kau ya Arhamar Rahim. Kemudian apa Allah nyatakan kepada kita? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan yang hujung ini cukup cantik. Orang yang beramal dengan perkara-perkara tersebut, dia sentiasa tafakur dengan Allah. Dia nak tafakur apa, tuan-tuan? Dia tafakurkan dirinya, yang mana salah aku banyak. Dia tafakur tentang segala nikmat ini. Aku ambil nikmat Allah, tapi aku tak boleh buat baik dengan Allah. Makan aku ambil, aku asyik minta je dengan Allah. Aku tak kahwin lagi, aku minta kahwin. Dah kahwin, dapat isteri, tuan-tuan, dapat suami, aku minta lagi, aku nak anak pula. Dah dapat anak, tuan-tuan, kita pun minta nak menantu, tuan-tuan. Dah dapat menantu, kita minta lagi, saya nak cucu, ya Allah. Terus minta, dan Allah bagi. Tapi kita tak berhenti buat jahat. Allah layan kita. Tapi sampai satu saat, kau kena ikut segala apa yang telah aku tetapkan. Sebab itu Allah ingatkan kepada kita dalam surah Sajadah setiap minggu. Pagi esok orang akan baca, fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Orang lupa akan pertemuan hari ini. Lupa dan terus lupa. Dan kita terus lupa. Habis daripada majlis ini, apa yang kita dapat? Menyebabkan kita hampir tak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi tak kita semakin kuat untuk hampir kepada Allah, takarub kepada Allah, sehingga kan kita menjadi sahabat qarib dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis daripada majlis ilmu, tuan-tuan, malam ni boleh tak kita bangun malam? Ataupun kita macam biasa juga. Tuan-tuan, kita pergi majlis sana, majlis sini, apa yang aku dapat? Aku duduk majlis ilmu, aku mengaji, habis satu kitab dan satu kitab. Aku masih tak boleh bangun malam lagi ni. Apa yang aku dapat ni? Yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ilmu yang manfaat ini menjadikan kita hampir dengan Allah. Semakin kita cinta dengan akhirat. Tuan-tuan, saya tanya diri saya, tuan-tuan, tanya diri tuan-tuan, ingin tak nak masuk syurga? Siapa yang pernah sembahyang hajat minta masuk syurga? Ustaz ni gila kan? Kata teringin. Kita teringin anak kita lulus SPM, dapat straight A, satu masjid sembahyang hajat. Kita teringin nak sihat. Kita nak bypass, satu masjid sembahyang hajat. Kita nak pergi haji supaya selamat, satu masjid sembahyang hajat. Tuan-tuan, saya tanya diri saya, berapa kali saya sembahyang hajat nak minta jannah Allah, nak lepas daripada neraka Allah. Kenapa Ustaz saya kena sembahyang hajat? Sebab kita orang salah banyak. Mengumpat tak berhenti, rasa baik tak berhenti. Tuan-tuan, Iblis, Azazil, dia rasa baik dengan Nabi Adam. Wa ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Kita minhu ke minhum? Azazil ni dia rasa lebih baik daripada Nabi Adam seorang.
Kita rasa seorang ke dah berpuluh-puluh orang kita rasa aku lebih baik. Kalau iblis dia rasa wa ana khairun minhu, Allah halau dia daripada syurga. Kita yang belum masuk syurga ini, kita rasa berpuluh-puluh orang yang kita rasa lebih baik daripada orang lain, bolehkah Allah jemput kita masuk dalam syurga? Tuan-tuan pernah dengarkan hadis ini? Nabi kata tidak akan sekali-kali orang yang masuk syurga yang di dalam hatinya ada sebesar zarrah kibir dan riak, sombong dan riak. Saya tak riak, Ustaz. Tuan-tuan, apa yang kita buat semua kita tunjukkan dalam media massa. Kalau dulu orang tunjukkan amalan ni masa bila, tuan-tuan? Kalau bulan Ramadan ada mori. Orang akan tulis nama dekat mori, Tuan Haji ni, Tuan Haji ni. Dalam 30 orang, ada berapa orang saja yang menyuruhkan kebaikannya. Lalu dia tulis hamba Allah. Sekarang kita tunjukkan amalan kita secara ala baru, tuan-tuan. Saya alhamdulillah selesai kuliah, mengaji, daurah. Alhamdulillah selesai baca Quran. Alhamdulillah selesai sembahyang tarawih. Alhamdulillah selesai tawaf wida. Alhamdulillah selesai tawaf qudum. Alhamdulillah. Tapi yang alhamdulillah ni, tuan-tuan, tuan-tuan, siapa yang ajar ni? Siapa yang ajar ni? Nabi ajar ke, tuan-tuan? Guru kita ajar, syekh kita ajar. Siapa yang ajar? Allah suka ke? Nabi suka ke? Tapi dia telah menjadi kebiasaan majoriti masyarakat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, keringat. Amalan kita akan musnah, menjadi sia-sia apabila kita ada sifat sombong dan riak dalam hati. Orang yang masih tidak boleh buang sombong, bongkaknya dan riaknya, maka dia tidak dibenarkan masuk syurga Allah. Lalu ulama menafsirkan tentang zarrah ini. Besar mana zarrah ini? Sebutir pasir yang dipecah kepada 1000 pecahan. Agak-agak tak ada ke sikit langsung, tuan-tuan? Langsung ke tak ada sombong dalam hati kita? Jaga-jaga. Saya mati dan tuan-tuan mati. Cuma waktu mati tak ada siapa tahu. Saya mati dan semua orang akan mati. Dan asbab mati tak ada siapa orang tahu. Tak ada siapa pun. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, antara asbab yang menjadikan kita ini selamat, yaitu hati yang sentiasa mengingati Allah. Hati yang sentiasa tidak pernah lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang sentiasa tak mahu melepaskan Allah di dalam jiwanya, di dalam rohnya. Kalau dia rasa dia dah mula lupa Allah, dia akan menangis. Kalau dia mula dah rasa dia dah tinggalkan Allah, dia akan kembali menangis. Inilah yang diamalkan oleh salafus salih. Mereka cukup takut. Sebab itu mereka gunakan waktu malam mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka panggil Allah, mereka seru Allah. Kerana apa, tuan-tuan? Mereka tak mahu melupakan Allah. Kerana mereka ingin menjadikan diri mereka ini orang yang sentiasa syukur dengan Allah.
Sebab itu Allah nyatakan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tuan-tuan, orang yang lupa Allah selalunya kerana ada di dalam akalnya selain daripada Allah. Akal yang Allah berikan kepada kita, tuan-tuan, berapa banyak ruang untuk Allah dalam kepala kita. Hari inilah, tuan-tuan, saya tanya diri saya dan tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Berapa banyak yang kita tafakkurkan yang berkait dengan kebesaran Allah dalam akal kita. Ataupun akal kita hanya fikirkan tentang harta, tentang isu dunia kita habis-habis, tentang dunia ni dia akan pusing macam ni. Kita perasan tak, daripada kita muda, amalan yang kita buat sama. Bangun pagi, kita akan cari makan. Lepas cari makan, kita akan cari rezeki. Lepas cari rezeki, kita akan balik rumah. Lepas balik rumah, rutin yang sama. 40 tahun, tuan-tuan, rutin yang sama. Cari dunia, tidur, lepas tu kita tidur. Rutin yang sama. 40 tahun kita buat rutin yang sama, agak-agak boleh tak kita masuk syurga Allah? 40 tahun inilah, tuan-tuan, yang kita tinggalkan sembahyang malam. 40 tahun inilah, tuan-tuan, yang kita tak mampu nak sembahyang duha. Sebab itu kata Sayyidina Uthman Ibn Affan, orang yang mencari cara untuk meninggalkan dosa dan maksiat, jalannya, kata Sayyidina Uthman, salat duha. Tuan-tuan sampai sekarang tak mampu salat duha. Kenapa, tuan-tuan, jalan untuk meninggalkan maksiat ini, kata Sayyidina Uthman Ibn Affan, jalannya salat duha? Kerana dalam salat duha adanya doa. Kita minta dengan Allah untuk mendapat anugerah orang saleh. Tapi, tuan-tuan, yang kita pandang sembahyang duha ni nakkan rezeki luas. Tuan-tuan, duit banyak tak guna kalau tak berkat. Duit banyak tak guna kalau bakhil. Duit banyak tak guna, tuan-tuan, kalau jadi rantai api neraka Jahannam. Duit banyak tak guna, tuan-tuan, kalau jadi azab kita di akhirat. Sebab itu kata ulama, harta ini akan diragut oleh ahli waris selepas kita meninggal dunia. Waris kita akan ragut harta kita sampai habis, tuan-tuan. Dia tak tinggalkan untuk kita. Duit kita, rumah kita, dan sebahagiannya menjadi asbab mereka memutuskan silaturahim di antara adik-beradik dengan sebab harta yang kita tinggalkan. Kata ulama sebut kepada kita perkara ni. Tapi, tuan-tuan, kita tak pernah fikir pun. Sebab itu, tuan-tuan dirahmati Allah, malam ni pun saya tak boleh lama dengan tuan-tuan sebab saya nak balik ke madrasah. Saya dah 3 hari di Melaka ni. Orang Melaka orang hebat-hebat. Setiap kali saya nak mulakan kuliah, saya rasa darah gemuruh. Jantung saya cukup laju datang Melaka. Orang Melaka ni orang saleh-saleh, orang bagus-bagus. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya tinggalkan tuan-tuan, saya tinggalkan jamaah Melaka ini, kita tak akan mampu buat semua kebaikan jika Allah tak tolong kita. Jadi, saya tinggalkan tuan-tuan 2 perkara. Satu, kita minta dengan Allah supaya Allah kurniakan kepada kita kebaikan. Kedua, kita minta dengan Allah, Allah tidak cabut kebaikan yang pernah kita buat. Kerana apa yang disebutkan oleh ulama di antara tanda kecelakaan, yaitu Allah mencabut kebaikan yang pernah kita buat dalam hidup kita. Kalau dulu kita rajin baca Quran, sekarang Allah dah cabut.
Kalau dulu kita rajin salat sunat, Allah dah cabut. Allah tarik satu. Takut kita, tuan-tuan. Kita dicelakakan tanpa kita sedar. Macam mana Nabi ajar kita? Pertama, kita minta Allah buka pintu kebaikan atas kita. Satu, jangan kita tinggalkan zikir. Bismillahi ala nafsi wa dini wa ahli wa mali. Bismillahi ala nafsi wa dini wa ahli wa mali. Bismillahi ala nafsi wa dini wa ahli wa mali. Dapat ya, tuan-tuan? Tuan-tuan orang terang hati. Saya masa belajar dengan almarhum dulu, almarhum baca 3 kali, kemudian ditanya saya, kalau tak dapat, dia akan rotan saya 3 kali. Ke saya nak buat macam tu, tuan-tuan? Saya baca lagi, saya baca 5 kali. Sebenarnya kita akan jawab macam mana, tuan-tuan? Saya dah tua, Ustaz. Saya tak boleh nak hafal. Jangan salahkan tua. Imam Syafi'i walaupun dah tua, tapi akalnya dipelihara oleh Allah. Sebenarnya apa yang perkara yang menghalang daripada kita ini susah untuk meningati kebaikan? Maka kata ulama, dosa. Saya baca 5 kali. Bismillahi ala nafsi wa dini wa ahli wa mali. Bismillahi ala nafsi wa dini wa ahli wa mali. Bismillahi ala nafsi wa dini wa ahli wa mali. Bismillahi ala nafsi wa dini wa ahli wa mali. Bismillahi ala nafsi wa dini wa ahli wa mali. Tuan baca pagi, petang. Saya dan madrasah, seluruh warga madrasah kami akan baca maghrib subuh. Kami baca 3 kali. Minta Allah berikan kebaikan atas kami. Kita takkan mampu buat baik kalau Allah tak kurniakan kebaikan. Tuan, walaupun kita tahu, kita takkan mampu buat baik. Selama ni bukan kita tak tahu bagus sembahyang duha. Kenapa kita tak boleh buat? Selama ni bukan kita tak tahu bagus salat malam. Kenapa kita tak boleh buat? Selama ni bukan kita tak tahu banyak kebaikan. Kenapa kita tak mampu buat? Sebab Allah tak tolong kita. Kedua, kita minta Allah tidak tarik kebaikan yang pernah kita buat, dan Allah istiqamahkan kebaikan yang kita buat hingga akhir hayat kita. Apa dia? Tahmid. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat.
Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah. Jadi sebelum saya tutup, tuan-tuan, tadi pengurusi sebut tentang kapet masjid. Saya rasa ini satu kebaikan yang perlu kita ambil. Saya tak nak cakap banyak, saya tak nak berbual banyak tentang kapet masjid yang nak pakai banyak duit. Dan saya pun bukan orang kaya, tuan-tuan. Tuan-tuan pun tahu, saya bukan ada aset, kelapa sawit, beratus-ratus ekar, ada sesi minyak. Tapi alhamdulillah, Allah kurniakan sakinah dalam hati saya. Syukur dengan Allah. Saya nak berikan harta saya pada masjid ini. Saya bukan orang kaya, tapi saya nak ajak tuan-tuan. Cuma malam ni, tuan-tuan, saya sebagai orang yang dosa banyak, salah banyak, saya nak khairat untuk masjid. Saya boleh. Pada tangan saya ni ada 1 jam. Jam ni, tuan-tuan, ialah, saya pun tak tahu harga dia, tapi anak saya beli. Tapi saya nak tanya orang masjid ni, jam ni jam G-Shock Frogman. Ini bukan jam, tuan-tuan. Ini bukan nilai jam. Ini bukan nilai jam. Ini nilai kita nak buat amal jariah. Kita tak kuat sembahyang sunat, tuan-tuan. Kita tak kuat bangun malam. Selagi masjid ni ada, tuan-tuan, Allah akan berikan kita kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang kita buat jadi amal saleh kita. Tuan-tuan, saya nak singkatkan. Jam ni saya nak buka dalam RM3,000. Siapa yang orang masjid ini yang nak tempah namanya di pintu syurga Allah, dengan dia berani untuk bukan beli jam ni, tuan-tuan, tapi untuk membeli jannah Allah yang Allah telah beri peluang kepada kita untuk menjadi ahli jannahnya. Kerana apa yang disebut oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang bersedekah ini sebahagian daripada ahli syurga Allah. Saya akan berhenti, tuan-tuan, senyap dalam beberapa seken. Saya akan tanya, tuan-tuan, siapa yang mampu untuk menggantikan jam tangan ini dengan harga RM3,000 untuk menjadikan saham jariah pembelian kapet baru masjid ini? Tuan-tuan angkat tangan. Ada muslimat angkat tangan. Baik. Saya nak cabar muslimin. Siapa yang berani buang hartanya untuk Allah lebih daripada RM3,000? Tuan-tuan, besok di akhirat, orang akan berebut masuk syurga. Pada ketika itu, tuan-tuan, harta ni tak ada nilai. Tuan-tuan, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, saya tanya diri saya. Kalau masih hidup ni, aku masih lagi sayang dengan harta yang aku ada, yang aku lupa, yang mana harta ni Allah bagi aku. Walaupun Allah buka jalan kepada aku syurga, tapi aku masih ragu-ragu untuk masuk dalam jannah Allah. Macam mana yang aku bisa? Tuan-tuan ragu-ragu ke nak masuk syurga Allah? Tuan-tuan masih ragu nak masuk syurga Allah? Siapa yang berani lawan muslimat kita yang letak RM3,000? Berapa kak? 3,000?
3,000. 3,000 sama dengan kakak ni. Kakak ni letak RM3,000 untuk jariah kapet. Saya nak orang yang lebih daripada RM3,000. Orang yang berani lebih untuk menempah jannah Allah lebih daripada RM3,000. RM3,000 dah ada orang yang sanggup. Berapa ribu? Berapa? Tak dengar? 3,000? 3,500 tuan-tuan. Tak ada siapa ke yang iri dengan akak ni? Kak, ada orang iri dengan akak kak? Abang ni iri hati dengan akak sebab akak nak masuk syurga Allah. Abang ni bagi RM4,000. Ada tak orang yang iri dengan abang ini? RM4,000, aku iri hati dan aku dengki. Dia dipilih untuk Allah. Namanya tercatat pada babul jannah. Aku dengki ya Allah. Aku dengki ya Allah. Tuan-tuan, peluang ni tak ada lagi pada masa esok. Mungkin esok kita mati. Jangan menyesal tuan-tuan. Jangan menyesal sebab jalan yang Allah bagi. Besok Allah tak buka jalan untuk kita. RM4,000? Tak dengar kakak saya ni orang pekak sebenarnya. RM4,500. Ada orang iri. Kak, saya minta maaf. Ada orang iri kak? RM5,000 kak. Ada orang iri hati? RM5,000. Saya nak tanya. Saya akan bilang sampai 10 kali. Sebenarnya memang niat hati saya nak sampai RM5,000. Tapi saya nak bilang sampai 10. Saya nak kira 1 sampai 10. Dan orang yang angkat tangan yang terakhir ni, saya akan serahkan jam tangan saya malam ni. Dan walaupun tak ada duit malam ni, tuan-tuan akan berjumpa dengan pihak masjid untuk memberikan sumbangan sebanyak mana yang telah dijanjikan pada malam ni. Dan saya akan serahkan jam tangan saya pada malam ni juga. Dan inilah bahagian daripada saya. Saya akan kira sampai 10. Orang yang melebihi kadar RM5,000, saya akan serahkan jam ini. 1, 2, 3. Baik. Akak ni serahkan. Dia akan serahkan 8,000. Berapa 8? Berapa saya tak dengar? RM8,000. Baik. Kita doakan akak ni. Mudah-mudahan dia dapat masuk syurga Allah dan mendapat syafaat Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Allah himpunkan kakak ni dan keluarganya bersama-sama dengan Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah angkat segala masalahnya. Allah barakahkan keluarganya dan sentiasa di dalam rahmat dan pandangan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala.